Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Semoga semuanya sihat walafiat, insya-Allah. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam sesi pembelajaran kali ini. InsyaAllah kita akan belajar bidang jawi, iaitu tajuk imbuhan akhiran berbunyi I, iaitu hamzah ya dan ya. Seterusnya, imbuhan akhiran yang lain, iaitu kan, nya dan wan. Baiklah murid-murid, mari kita lihat kaedah penulisan imbuhan akhiran yang berbunyi I. Apabila kata dasarnya berakhir dengan huruf atau bunyi A atau alif, maka penggunaan imbuhan akhirannya ialah hamzah ya. Apabila kata dasarnya berakhir dengan huruf waw, maka penggunaan imbuhan akhirannya ialah hamzah ya juga. Apabila kata dasarnya berakhir dengan selain waw dan alif, maka penggunaan imbuhan akhirannya ialah ya sahaja. Mari kita lihat contoh. Contoh kata dasar berakhir huruf alif atau berbunyi A. Mari kita lihat contoh yang pertama. Kata dasarnya serta. Serta. Di hujung hurufnya adalah alif. Alif. Maka imbuhan akhiran yang perlu kita guna hamzah ya. Hamzah ya. Maka terhasillah kata terbitan sertai. Sertai. Contoh yang kedua. Suka. Suka. Hujung bunyinya A. Maka imbuhan akhiran yang perlu kita guna hamzah ya. Hamzah ya. Murid-murid perlu tahu, suka ini merupakan hukum kaga. Apabila hukum kaga bertemu dengan imbuhan akhiran, kata terbitannya kita perlu tulis alif. Kita perlu tulis alif. Maka terhasillah sukai. Sukai. Contoh yang ketiga. Harga. Harga. Hujungnya berbunyi A. Maka imbuhan akhirannya ialah hamzah ya. Hamzah ya. Perkataan harga juga merupakan hukum kaga. Maka di kata terbitannya kita perlu tulis alif. Terhasillah hargai. Hargai. Alif ditulis. Contoh yang keempat ialah baja. Baja. Perkataan baja merupakan hukum luar dalong. Baja berbunyi A di hujung. Maka imbuhan kita guna hamzah ya. Hamzah ya. Hukum luar dalong, huruf yang perlu ditambah alif apabila digabungkan dengan imbuhan akhiran. Seperti ini. Bajai. Alif ditulis. Mari kita lihat contoh yang seterusnya. Baiklah murid-murid, seterusnya contoh kata dasar berakhir huruf waw. Contoh yang pertama, kata dasarnya susu. Susu. Di hujungnya huruf waw. Maka imbuhan yang perlu kita guna adalah hamzah ya. Maka terhasillah kata terbitan susui. Susui. Contoh yang kedua. Lalu. Lalu. Hujungnya huruf waw. Maka imbuhan akhir yang perlu kita guna ialah hamzah ya.
hamzah, ya. Maka terhasillah kata terbitan iaitu perkataan yang berimbuhan akhiran i, lalui. Lalui. Baiklah, yang seterusnya ialah contoh kata dasar berakhir selain huruf alif dan waw. Contoh yang pertama, siram. Siram. Huruf akhirnya ialah mim. Maka imbuhan akhirannya kita guna ya sahaja. Ya. Maka terhasillah kata terbitan sirami. Sirami. Contoh yang kedua ialah ikut. Ikut. Di hujung kata dasarnya huruf ta. Maka imbuhannya yang perlu kita guna huruf ya. Maka terhasillah kata terbitan ikuti. Ikuti. Faham murid-murid? Murid-murid hanya perlu bezakan di hujung huruf di kata dasar. Selain huruf alif dan waw, maka imbuhannya kita guna ya. Sekiranya di hujung kata dasarnya huruf alif atau berbunyi a, kita guna imbuhan hamzah ya. Mari kita lihat contoh lain dan jawab bersama-sama. Uji minda. Perkataan yang pertama adalah kata dasarnya murka. Murka. Berbunyi a di hujung. Maka imbuhan akhirannya kita perlu guna hamzah ya. Hamzah ya. Maka terhasillah kata terbitan murkai. Murkai. Murid-murid perlu tulis alif di sini. Contoh yang kedua. Redha. Redha. Kita lihat hujung huruf kata dasar ini. Ya, huruf alif. Maka imbuhan akhirannya yang perlu kita guna ialah ya, hamzah ya. Hamzah ya. Maka terhasillah kata terbitan redai. Redai. Contoh yang ketiga. Sakit. Sakit. Apakah huruf di hujung kata dasar ini? Ya, huruf ta. Huruf ta. Apakah imbuhan akhiran yang perlu kita guna apabila di hujung kata dasar ini bukan huruf alif atau waw? Ya, kita guna imbuhan ya. Kita tulis imbuhan akhirannya ya. Maka terhasillah kata terbitan sakiti. Sakiti. Contoh yang keempat. Lampau. Lampau. Huruf terakhir kata dasar ini ialah waw. Waw. Maka imbuhan akhirannya kita perlu tulis ya, hamzah ya. Hamzah ya. Maka terhasillah kata terbitan lampaui. Lampaui. Baiklah murid-murid, seterusnya mari kita lihat imbuhan akhiran yang lain seperti kan, nye dan wan. Baiklah, mari kita lihat kaedah penulisan imbuhan akhiran yang lain seperti kan, nye dan wan. Contoh yang pertama ialah serta. Serta. Kita gabungkan dengan imbuhan kan. Jadi bagaimana kita hendak eja dalam perkataan berimbuhan serta ini? Ya, sertakan. Sertakan. Kita hanya eja seperti biasa.
Kita lihat contoh yang kedua. Ikut. Ikut. Saya letak imbuhannya nya. Nya. Maka kata terbitan terhasil ikutnya. Ikutnya. Murid-murid hanya perlu eja seperti biasa. Contoh yang seterusnya. Agama. Agama. Saya letak imbuhan wan. Wan. Maka terhasillah kata terbitan agamawan. Agamawan. Contoh yang seterusnya. Baca. Baca. Saya letakkan imbuhan kan. Maka terhasillah kata terbitan bacakan. Baca merupakan bukan perkataan dalong. Maka apabila diimbuhankan, alif perlu ditulis. Bacakan. Alhamdulillah. Diharapkan murid-murid dapat memahami sesi pembelajaran kita hari ini. InsyaAllah, seterusnya sila buat latihan dalam buku Aktiviti Pendidikan Islam muka surat 54 hingga 55. Kemudian hantar hasil kerja di Google Classroom. Kerjasama semua, Ustazah ucapkan ribuan terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.